Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang berbahagia Tuan Penceramah Ustaz Zulkifli bin Zainal Al-Hafiz, yang dihormati pengerusi EJK, pengarah negeri, pengurus PRK, perawat-perawat, ustaz dan ustazah sekalian. Untuk makluman, ini adalah siri kuliah ICPD yang bertujuan untuk mengutip dana Darul Syifa. Untuk sumbangan, ustaz-ustaz dan ustazah boleh terus ke akaun Bank Islam Darul Syifa 12091001004161 ataupun boleh rujuk pada nombor akaun yang background saya ini. Okey, untuk meneruskan kuliah ini, suka saya untuk kenalkan latar belakang penceramah kita pada malam ini. Ustaz Zulkifli bin Zainal Al-Hafiz yang bekerja sebagai guru KPM dan juga memegang jawatan pengerusi Masjid Al-Halimi, Bandar Baharu Kedah, Imam Masjid Al-Himi, Bandar Baharu Kedah, penolong pendaftar nikah, cerai dan rujuk PPNCR, pengerusi Koperasi Masjid Al-Halimi Kedah. Allah, banyak jawatan. Dalam Darul Syifa pula, Ustaz Zulkifli ini adalah mantan SU Darul Syifa Perak daripada tahun 2004 sehingga 2015. Juga sebagai AJK penaja Darul Syifa Pulau Pinang, Kedah dan Perlis. Pakar Syifa KKM 2015. Tenaga pengajar Darul Syifa 2007 sehingga sekarang. Juga AJK semakkan buku Darul Syifa, pengurus PRK Darul Syifa Buntar Perak dan perawat Darul Syifa. Bagi siapa yang bertanya soalan, bolehlah menulis halaman ruangan chatting ataupun raise hand pada sesi jawab selepas ini dalam pukul 10 insya-Allah. Okey, untuk tidak membuang masa lagi, saya menjemput Ustaz Zulkifli bin Zainal Al-Hafiz. InsyaAllah, Ustaz. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara? Boleh dapat suara? Jelas? Boleh. Jelas, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan Tuan Pengerusi dan pengacara pengacara kuliah Darul Syifa pada malam ini. Yang saya hormati Ayahanda Tuan Haji Abdul Rahman bin Ahmad, seluruh ahli jawatan kuasa Darul Syifa Malaysia dan seluruh ahli jawatan kuasa Darul Syifa negeri dan juga PRK negeri. Pertamanya saya melahirkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersua dan bertemu muka walaupun tidak seperti biasa kita berada di Darul Syifa dalam Dewan Kuliah Darul Syifa. Namun perkara-perkara yang berlaku ketika ini tidak dapat menghalang
roh ahli-ahli Darul Syifa untuk terus bersama bagi mereka yang amat berdedikasi untuk mendalami ilmu Darul Syifa hasil peninggalan almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan Allah Subhanahu wa taala akan memberkati segala ilmu yang telah beliau curahkan kepada kita selama ini, yang sedang kita amalkan tanpa kita sedari. Bukan sahaja ilmu rawatan, tetapi beliau juga telah menurunkan kepada kita ilmu merawat hati. Tuan-tuan, para asatizah yang dirahmati Allah, tuan-tuan boleh dengar suara saya lah? Dengar Ustaz, jelas. Jelas lah? Jelas. Sebab saya tak pakai mikrofon. Jelas. Baik. Pertamanya pada malam ni saya kalau boleh saya tak mau nak cakap panjang sebab saya pun baru selesai tugas. Jadi agak letih lah sikit. Tapi disebabkan kerana tugas dan jemputan daripada Darul Syifa, seperti mana yang telah biasa sejak almarhum Tuan Guru ada lagi, di mana kata almarhum kalau dia jemput, jangan cakap tak boleh. Jadi tak boleh itu adalah salah satu daripada pantang larang Tuan Guru lah. Jadi saya cuba untuk kita berkongsi pada malam ini, walaupun saya tidak mengharapkan ada di antara para asatizah yang lebih alim daripada saya di sini untuk mengajukan soalan. Kerana saya bimbang takut nanti soalan-soalan itu tak terjawab dan saya bukanlah ahli untuk menjawab soalan daripada tuan-tuan yang tinggi ilmu lebih daripada saya. Cuma hanya pada malam ini saya ingin berkongsi atas tajuk yang telah ketengahkan kepada saya, iaitu bicara hati, berkaitan dengan hati. Kalau tak salah saya pada kuliah yang lepas pun telah dibicarakan berkaitan dengan hati. Cuma hanya pada malam ini saya lebih suka untuk membawa semua tuan-tuan dan puan-puan, para asatizah ahli Darul Syifa yang berada ketika ini untuk kita rujuk balik kepada buku pengantar pengubatan Islam juzuk 1 dan buku-buku Darul Syifa kita dalam muka surat yang ke 31. Nah, dalam muka surat 31, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk, di mana di situ ada satu bab ataupun satu tajuk permulaan, iaitu bab yang kedua. Bab kedua ini menjelaskan kepada kita berkaitan dengan konsep mempelajari ilmu pengubatan Islam. Dalam salah satu ciri untuk kita mempelajari ilmu pengubatan Islam yang telah diajarkan oleh almarhum Tuan Guru kepada kita semua ahli Darul Syifa ini, salah satunya adalah ikhlas dalam perlakuan. Perkara ikhlas ini tempatnya adalah hati. Jadi kalau kita merujuk dalam buku kita muka surat 31, disebutkan dalam buku kita ini, melahirkan sifat ikhlas adalah satu yang amat penting dan perlu ditanam dalam diri setiap pelajar. Orang yang ikhlas merupakan musuh utama syaitan kerana ia melakukan segala gerak kerja semata-mata kerana Allah. Inilah antara pesanan almarhum Tuan Guru kepada kita apabila kita mula-mula menjejak kaki ke Darul Syifa. Di antara isi kuliah pertama beliau selalu tekankan dalam apa sahaja perkara, iaitu ikhlas apabila kita melakukan sesuatu pekerjaan, khususnya apabila kita melakukan ataupun melaksanakan ilmu perawatan Islam. Jadi ikhlas yang diajarkan oleh almarhum Tuan Guru kepada kita ini bukan semata-mata untuk merawat pesakit, tetapi sebenarnya apa yang saya faham, sebelum ahli Darul Syifa yang bergelar sebagai perawat
merawat orang yang sakit, kita sebagai ahli mestilah dulu merawat diri kita. Jadi sebab itu apabila buku ini disusun, bahagian pengantar pengubatan Islam, artinya juzuk pertama ataupun jilid pertama buku kita ini adalah untuk merawat setiap ahli Darusshifa yang bakal digelar sebagai perawat. Darusshifa, ilmu Darusshifa, pengubatan Islam Darusshifa, ilmunya berbeza dengan ilmu-ilmu persatuan-persatuan rawatan-rawatan Islam yang lain. Kalau kita dapati bahan-bahan ataupun koleksi-koleksi yang diajarkan oleh persatuan-persatuan rawatan Islam, biasanya, kebiasaannya mereka tidak menekankan tentang konsep merawat diri, persediaan diri sebagai seorang perawat. Kebanyakan ilmu rawatan-rawatan Islam yang diketengahkan oleh persatuan-persatuan yang lain lebih mengutamakan rawatan-rawatan sakit. Sama ada sakit itu sakit spiritual ataupun sakit itu sakit fizikal. Tetapi ilmu rawatan Islam ini berbeza. Di dalam rawatan Darusshifa ataupun melalui konsep yang diketengahkan oleh Darusshifa, Darusshifa tidak mengketengahkan terlebih dahulu ilmu-ilmu untuk kita merawat pesakit-pesakit. Tetapi Darusshifa mengutamakan terlebih dahulu seseorang yang bakal menjadi perlu lebih dahulu dirawat. Dan perkara pertama dan utama yang perlu dirawat adalah hati perawat itu. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan para asatizah yang berada, ketika ini kita pernah mendengar beberapa kisah-kisah yang telah berlaku kepada almarhum Tuan Guru, di mana antaranya Tuan Guru tidak akan merawat sekiranya diberi upah. Walaupun Tuan Guru telah menekankan ataupun mengajar kita, jangan menolak sekiranya kita diberi upah. Tetapi jangan menjadikan upah itu sebagai satu tujuan dan matlamat kita merawat. Sebaliknya, ikhlas dalam merawat itu adalah sesuatu yang telah diajarkan oleh almarhum Tuan Guru. Kalau kita lihat balik, bagaimana kehidupan dan cara almarhum Tuan Guru merawat orang yang sakit, beliau tidak mengutamakan ataupun tidak mementingkan harta ataupun tidak mementingkan upah ataupun tidak mementingkan orang-orang Melayu sebut sebagai pengkeras. Walaupun pada adat dan kebiasaannya boleh untuk kita menerima wang upah hasil daripada usaha, kerana kita mengeluarkan beberapa dana untuk membayar sejumlah wang ataupun yuran untuk kita menuntut ilmu. Tetapi janganlah kita bermatlamatkan apabila kita dapat ilmu Darusshifa, kita hanya bermatlamatkan aku akan dapat kumpul wang, aku akan dapat kumpul kekayaan. Apabila ramai orang datang kepada aku, maka banyaklah aku dapat. Maka itulah sesuatu yang mungkin akan tersasar daripada konsep rawatan dan pengubatan Islam khususnya yang diketengahkan oleh Darusshifa. Saya bacakan sedikit lagi teks dalam buku ini. Saya rasa mungkin kita pun jarang baca, saya pun jarang baca. Kerana jadi kebetulan pada malam ini saya petik beberapa teks. Di dalam buku kita ini, muka surat 32, dibawakan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man faraqa ad-dunya 'ala al-ikhlas billahi wahdahu wa 'ibadatihi la syarika lah wa iqama as-salati wa ita'i az-zakat mata wallahu anhu radhi. Maksudnya, sesiapa yang memisahkan dunia dengan ikhlas mata-mata kerana Allah yang Maha Esa, beribadah kepadanya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mengerjakan salat, menunaikan zakat, nescaya apabila matinya Allah Subhanahu wa taala akan meridainya. Jadi di sini jelas kepada kita bahawasanya
semasa kita hidup dan kita ni akan beramal. Maka ikhlaslah yang akan menjadi penentu sama ada kita ini akan menjadi orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat, ataupun kita akan tergolong di kalangan mereka yang gagal sama ada di dunia dan juga di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan para asatizah yang saya hormati dan saya muliakan. Hati kita ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Kita ini bergerak ataupun kita melakukan sesuatu ini semuanya berdasarkan ataupun bertitik tolak daripada niat yang telah terpetik dan terdetik daripada hati kita. Berkaitan dengan hati. Hati ini seperti yang saya sebut tadi, dia melahirkan ikhlas. Ikhlas ini adalah sesuatu yang ekstrak, sesuatu yang kita tidak boleh lihat, tidak boleh nampak, kita tidak boleh pegang, tak berupa, boleh disebut. Tetapi ikhlas ini terletak di hati. Di mana kata para ulama, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kuliah yang sebelum ini, hati ini mungkin telah dihuraikan terlebih panjang dari sudut harfiahnya, konsepnya dan sebagainya, dan saya tidak berhasrat untuk memanjangkan lagi konsep hati itu. Tetapi secara ringkasnya pada malam ini, saya nak sebutkan bahawasanya hati kita ini dia mempunyai tentera. Dia ada jundun, ada tentera-tentera hati. Biasanya kalau dalam negara kita ini, kita ada tentera. Kalau tak ada tentera, kita rasa tidak selamat, kita tidak akan rasa tenteram dengan sebab tidak ada tentera. Hati kita ini mempunyai tentera-tentera. Tentera hati ini ada dua jenis. Tentera hati ada dua jenis. Yang pertama, tentera hati yang jenisnya fizikal. Di mana kita boleh lihat tentera-tentera hati ini, kita boleh lihat, kita boleh nampak, kita boleh rasa, kita boleh nampak bentuk-bentuknya dan gerak-geriknya kita boleh nampak. Ini tentera hati yang pertama. Kita boleh lihat. Yang kedua, tentera hati yang kedua, iaitu tentera hati yang kita tidak boleh lihat, iaitu dia berbentuk spiritual, berbentuk roh. Maka tentera hati ini sentiasa ada, tetapi kita tidak dapat melihat bentuknya, rupanya, panjangnya, pendeknya dan sebagainya. Kita tak dapat lihat. Apakah contoh tentera hati yang dapat kita lihat? Tentera hati yang dapat kita lihat, contohnya adalah seperti mata. Mata yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita ada telinga. Telinga juga merupakan tentera kepada hati. Kita ada hidung. Hidung merupakan tentera kepada hati. Kita ada lidah. Merupakan tentera kepada hati. Kita ada tangan yang kita gunakan untuk mencapai memegang. Dia juga adalah tentera kepada hati. Kita ada kemaluan, dia juga merupakan tentera kepada hati. Kita ada kaki dan sebagainya, perkara-perkara yang ada di tubuh kita ini ataupun boleh diistilahkan sebagai panca indera. Ini akan dimaksudkan oleh para ulama sebagai tentera hati yang berbentuk digital atau dilihat boleh kita nampak. Tentera hati kita boleh nampak. Dan seperti contohnya sifat marah, sifat keinginan ataupun nafsu, syahwat, kita hendakkan sesuatu ataupun kita bencikan sesuatu. Maka inilah antara jenis tentera-tentera hati yang kita tidak boleh nampak, kita tidak boleh lihat. Tentera-tentera hati. Justru itu, tuan-tuan dan puan para asatizah ahli Darul Syifa yang dikasihi dan dimuliakan. Oleh kerana hati ini mempunyai tentera-tentera yang tertentu, jadi kita kena mengawal tentera-tentera ini supaya tidak berlaku pemberontakan. Supaya tentera-tentera ini tidak berpaling tadah. Tentera ini sentiasa setia dengan tubuh badan kita. Sekiranya kita gagal mengawal tentera-tentera ini, maka dia akan menyebabkan kerosakan pada fizikal badan kita. Keseluruhan sakit,
akan jadi rosak disebabkan kita gagal mengawal tentera, sama ada tentera itu tentera berbentuk fizikal ataupun tentera berbentuk spiritual. Dan lagi hati yang kita miliki kenderaannya, kenderaan. Saya contohkan seperti kita memiliki sebuah kereta. Kita ada sebuah kenderaan, kereta tidak akan berguna hanya dengan bodi yang cantik berkilat, tetapi tidak ada enjin. Nah, jadi badan kita, tubuh kita, panca indera kita ini adalah merupakan kenderaan. Di mana enjin kepada kenderaan itu ataupun enjin kepada tangan, enjin kepada mata, enjin kepada mulut, enjin kepada telinga, enjin kepada segala-gala panca indera, enjin itu sifatnya dinamakan sebagai ilmu. Dengan sebab ilmu lah kita berjaya mengawal mata kita daripada terbabas. Dengan ilmu lah kita dapat menjaga telinga kita daripada mendapat dosa. Ilmu lah kita dapat memelihara tutur lidah kita daripada menuturkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan dosa dan maksiat. Dengan ilmu lah kita boleh menjaga segala-gala panca indera. Sama ada tangan kita, kaki kita, kemaluan kita dan dengan sebab ilmu. Selalu servis, kita selalu jaga, kita selalu tukar apa yang perlu seperti mana kita menjaga ataupun kita servis kenderaan. Tuan-tuan bayangkan, kalau kenderaan kita apabila cukup masa, cukup tempoh, kita servis, kita bawa ke pusat servis, kita bawa jumpa mekanik dan mekanik akan memeriksa kenderaan kita. Dia akan maklumkan pada kita, mungkin tayarnya botak, mungkin minyak enjinnya perlu ditukar, mungkin minyak gearnya perlu ditukar, mungkin airnya dah berkurang, mungkin itu kena servis, mungkin ini kena servis. Jadi tubuh badan kita ini, kita perlu servis enjin kita. Dan sekarang ini, kita sedang servis enjin. Apabila enjin kita elok, enjin kita bagus, enjin kita cantik, ia akan menjadikan bodi ataupun tubuh kepada kenderaan ini bergerak dengan cantik. Enjin yang cantik boleh membawa sesebuah kenderaan itu sampai ke destinasi yang kita inginkan. Walaupun destinasi itu kita akan jauh. Tetapi kalau kita tidak mampu untuk menjaga, kita tak mampu untuk menyelia, ataupun kita tidak buat tak kisah saja dengan enjin, kita tak tukarkan minyak dia, kita tak servis dia, kita tak rehatkan dia, akan menjadikan kenderaan kita ini kenderaan yang bermasalah. Berjalan tak perlu tunggu ratusan kilometer, hanya beberapa kilometer sahaja kenderaan kita akan berhenti disebabkan berlaku kerosakan. Jadi sebab itulah saya menyeru pada diri saya khususnya dan pada semua sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan Darul Syifa, untuk sama-sama kita sentiasa menyuburkan kembali ilmu ini, konsep ilmu ini, kerana hanya dengan ilmu sahajalah ia akan menyelamatkan tubuh badan kita, dan apabila tubuh badan kita selamat, berarti kita berjaya mengolah hati kita, di mana hati kita ini matlamat kita hanya nak mencapai keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru itu saya memetik kata para ulama di dalam sebuah kitab. Contohnya kata Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ada menyebut di dalam kata-katanya. Kata Ibrahim bin Adham, qalbul mu'min naqiyun kal mira'ah. فلا يأتي الشيطان بشيء إلا أبصره
Kata Ibrahim bin Adham, hati anak Adam ini ataupun hati manusia ini bersinar seperti cermin. Macam kita lihat cermin, kita duduklah di hadapan cermin itu, yang elok boleh nampak, buruk pun boleh nampak. Maka hati anak Adam itu seperti itu. فَلَا يَأْتِي الشَّيْطَانُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَوْصَاهُ. Sekiranya syaitan mendatangkan sesuatu benda, ditayangkan dan ditunjukkan di hadapan cermin itu, tidak lain dan tidak bukan kita akan lihat. Jadi cermin ini bawalah, yang lelaki datang depan dia pun boleh nampak, yang perempuan duduk depan dia pun boleh nampak. Cermin dia tak pandai pilih. Mungkin cermin ini tak adalah cermin sakti yang hanya memilih wanita sahaja, tak mahu kepada lelaki. Tak adalah cermin yang memilih lelaki sahaja, tak mahu kepada wanita. Tapi siapa sahaja datang di hadapan cermin, duduk di hadapan dia, sudah pasti akan dapat melihat rupa yang berada di hadapan cermin itu. Begitulah hati kita, kata Ibrahim bin Adham. Sekiranya kita tidak ada ilmu, apa sahaja yang syaitan bawa, maka hati kita akan terpantul melihat. Sekiranya kita ada ilmu, hati kita akan memadam pantulan itu. Dia akan menangkis pantulan itu, yang menyebabkan kita tidak akan melaksanakan ataupun kita tidak akan melakukan perkara-perkara maksiat, disebabkan kerana petunjukan daripada syaitan. Fa'in aznaba zamban. Apabila seseorang anak Adam itu melakukan satu dosa, ulqiya fi qalbihi nuqtatun sauda, maka akan dilekatkan di hatinya satu titik hitam. Fa'in taba, sekiranya anak Adam itu bertaubat, muhiyyan, maka hatinya itu akan dihidupkan kembali. Wa in 'ada ila al-ma'siyah, sekiranya dia kembali melakukan maksiat, walam yatub, malah dia tidak bertaubat, melakukan maksiat tanpa melakukan taubat, baqiyat nuqtatun hatta yusawwihu qalbu, maka hatinya itu akan berkekalan hitam dengan titik-titik noktah hitam. Jadi sebab itu hati perlulah sentiasa gilap, perlu sentiasa dibersihkan. Dan pembersihan itu adalah dengan cara kita kerap melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sekiranya kita merenung kembali, bila kita selesai solat, di antara amalan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, setiap kali selesai solat, iaitu kita beristighfar dengan lafaz astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jika diikutkan, kita baru sahaja selesai solat dan kita baru sahaja taubat. Tetapi mengapa selepas solat kita perlu bertaubat kepada Allah? Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita dan memberikan kepada kita satu amalan sunnah, supaya selesai sahaja solat, maka lafaz istighfarlah yang dijelmakan terlebih dahulu sebelum kita membaca zikir-zikir yang lain. Itulah pentingnya untuk kita menjaga hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kata seorang ulama hadis, iaitu Imam At-Tirmizi, kata Imam At-Tirmizi, hayatul qulubul iman, yang menghidupkan hati adalah iman, wa mautahal kufr, yang mematikan hati adalah kekufuran, iaitu keras hati. Wa sihhatuha at-ta'ah, vitamin ataupun yang menyihatkan hati itu adalah melakukan ibadat ataupun melakukan ketaatan kepada Allah. Wa mardahal israrul 'alal marsiyah,
Manakala hati akan menjadi bertambah sakit, malah dia akan menjadi lebih teruk sekiranya kita sentiasa kekal dalam melakukan dosa dan maksiat. Wa yaqadha zikru, menggerakkan hati ataupun menjaga hati. Kita nak gerakkan hati daripada lalai adalah dengan banyak berzikir. Wa nawmuhal ghaflah, dan hati kita akan tidur apabila kita berada dalam zul lalai. Jadi alhamdulillah, sekarang ini kita sedang dalam proses menggerakkan hati. Kita sedang dalam proses menjaga ataupun membuka mata hati. Kerana kita sekarang semuanya sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang mencari maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama kita bermuhasabah supaya hati kita ini sentiasa hidup, sentiasa segar, sentiasa sihat, sentiasa bermaya dan mendapat kekuatan dengan memperbanyakkan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, la tuksirul kalam bighairi zikrillah fataqsu qulubukum. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kamu jangan sesekali banyak bercakap perkara-perkara yang tidak mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Fataqsu qulubukum. Kesannya hati kamu akan menjadi keras. Hati akan menjadi keras. Macam mana kita nak dapat mengesan hati kita menjadi keras? Kalau kita bawa kenderaan, kita nak undur kenderaan, kita masuk gear R, kenderaan kita, kereta kita bergerak ke belakang. Dan kita akan dapat tahu sesuatu objek ataupun sesuatu benda yang berada di belakang kenderaan itu kerana di belakang kenderaan itu ada sensor. Maka dia akan berbunyi bip, bip, bip. Kerana dia ada sensor. Hati kita, para ulama sebut, macam mana kita nak tahu kita ni sekarang ini sedang terlibat dengan dosa. Maka ulama-ulama memberi satu alat pengesan, satu sensor. Ya, antaranya kata para ulama, sekiranya kita merasa malas untuk melakukan ibadah, sekiranya kita merasa segan untuk melakukan taat, maka itulah tanda bahawasanya kita sedang berada di dalam maksiat dan dosa. Kita rasa segan nak buat ibadat. Bukan tak sembahyang, nak sembahyang, tapi dilewatkan sembahyang itu. Maka itulah tandanya kita sedang berada di dalam zon maksiat. Kita tak pasti sama ada maksiat itu maksiat yang besar ataupun maksiat itu maksiat yang kecil. Tapi kita berada dalam sekiranya satu keadaan yang sebaliknya. Kita teringin untuk melakukan ibadah, tiba-tiba hari ini kita berasa untuk tak pernah nak pergi ibadat, nak pergi semayang berjemaah, malam ni nak pergi semayang jemaah. Artinya adalah rahmat Allah yang menyebabkan beberapa timbunan-timbunan dosa kita ini terhapus dengan sebab beberapa perkara-perkara kebaikan yang lain. Maka timbullah rasa keinginan nak beribadah, timbullah rasa keinginan nak mendengar tazkirah, timbullah rasa keinginan nak bersolat berjamaah, timbullah rasa keinginan nak solat, nak puasa sunat dan sebagainya. Tapi sekiranya amalan-amalan sunat ini terasa dalam hati kita berat untuk kita laksanakan, wa imma solat witir satu rakaat pun yang terlalu ringan itu berat untuk kita lakukan, berarti kita sedang diselimuti dengan dosa-dosa yang kita sendiri tidak pasti apakah jenis dosa yang telah kita lakukan. Sama ada dosa itu dosa daripada kesan mulut kita
ataupun dosa dari sebab penglihatan kita, ataupun dosa disebabkan daripada pendengaran kita dan sebagainya. Jadi justru itu para asatizah yang saya hormati dan saya muliakan sekalian, itulah di antara kepentingan hati yang perlu untuk sama-sama kita ambil perhati. Kita kena beri perhatian yang sepenuhnya supaya hati kita sentiasa bersih dan sentiasa menerima sesuatu yang baik. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, katanya, al-qalbu imma an yakuna 'arsyan lirrahman wa imma an yakuna 'arsyan lisyaitan. Hati seseorang manusia ini berkemungkinan boleh menjadi tahta singgasana kepada syaitan. Dalam masa yang sama juga berkemungkinan hati kita ini mungkin boleh menjadi singgasana ataupun tahta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nak menjadikan kita ini singgasana syaitan ataupun singgasana rahman adalah berdasarkan kepada ilmu. Sekiranya ilmu kita ini ilmu yang baik, ilmu yang membawa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentu pasti hati kita ini akan menjadi singgasana kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa mencari-cari keredaan Allah, sentiasa mencari-cari rahmat Allah, sentiasa mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, sebab kita dalam zon ketaatan kepada Allah. Tapi kalau kita berada dalam dosa, kita berada di dalam maksiat, maka kita akan menjadi malas, kita akan menjadi segan, malah ibadah-ibadah sunat kita akan berkira, apatah lagi dan sekiranya tidak diwajibkan perkara-perkara ibadah yang wajib, sudah tentu kita tidak akan buat. Inilah benda-benda yang selalu berlaku dalam kitaran kehidupan kita. Iman kita yazidu wa yanqus. Iman kita ini naik, sekarang kadang-kadang iman kita menurun. Maka kita kena pastikan iman kita tidak keterlaluan menurun, kerana dia akan menyebabkan satu situasi yang amat berbahaya kepada diri kita. Di mana dia akan memberi kesan kepada roh, kepada jiwa dan juga kepada fizikal kita apabila roh beruntun untuk membawa anggota-anggota kita melakukan maksiat. Sama ada maksiat yang berupa daripada tangan, ataupun maksiat daripada penglihatan, ataupun maksiat daripada pendengaran, ataupun maksiat daripada fikiran, ataupun maksiat daripada kaki tangan, ataupun maksiat daripada faraj dan kemaluan. Jadi tuan-tuan, para asatizah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa mungkin cukup sikit sebab saya pun kurang selesa pada malam ini. Baru sampai balik dah agak keletihan. Jadi segala kekurangan mungkin boleh dapat ditambah-tambah oleh para ahli ulama, tuan-tuan guru yang lebih arif dan lebih pakar yang berada di dalam Darul Syifa. Dan saya sendiri merasa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila terjebak duduk di dalam Darul Syifa, walaupun dengan ketiadaan fizikal tuan guru, tetapi roh semangat yang telah ditanam oleh almarhum tuan guru menjadikan saya dapat menumpang ilmu, dapat berkongsi maklumat, dapat menimba pengalaman dan peringatan-peringatan daripada tuan-tuan yang cukup arif, lagi banyak pengalaman-pengalaman dalam bidang masing-masing. Saya teringat ketika almarhum tuan guru masih ada, ketika ini hari Isnin, ini adalah antara hari-hari yang berlakunya di Darul Syifa, dan biasanya saya akan memandu kenderaan daripada rumah saya Bandar Baru ke Bandar Baru Bangi yang mengambil tidak kurang daripada 4 jam hampir setiap minggu. Tetapi apabila ketiadaan almarhum tuan guru, seolah-olah semangat sedikit menurun. Sedikit menurun, bukan turun semua, tapi sedikit menurun, disebabkan kerana semangat yang dicetuskan oleh almarhum tuan guru itu menjadikan saya secara ingin berkongsi tak rasa letih
dan tak rasa mengantuk. Memandu sejauh 380 km pergi dan 380 km balik. Daripada Bandar Baharu Kedah ke Bandar Baharu Bangi, dan daripada Bandar Baharu Bangi sampai balik ke rumah lebih kurang 4 ataupun 4 pagi, kemudian saya ke sekolah. Dan saya tidak rasa keletihan sebab apabila saya ke Darusshifa, duduk di dalam kuliah Tuan Guru, walaupun saya tidak berada di hadapan Tuan Guru, hanya sekadar mendengar daripada bawah, disebabkan kesesakan, padat dan mengutamakan kepada ahli-ahli yang sedang belajar, memadai dengan mendengar daripada corong-corong speaker. Dan saya balik membawa ilmu. Walaupun ilmu yang saya dapat pada malam itu hanya secebis, sedikit sahaja daripada ilmu, tetapi ilmu itu dapat saya kongsi, dapat saya gunakan. Inilah sesuatu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada almarhum Tuan Guru. Keikhlasan beliau menyampaikan ilmu yang mungkin susah dan sukar untuk kita nak menghayati dan nak meniru keikhlasan sebagaimana yang telah berlaku, yang telah dilakukan oleh almarhum Tuan. Jadi justru saya mohon jutaan kemaafan tidak dapat melanjutkan sesi kita dengan lebih lama pada malam ini kerana disebabkan saya pun agak keletihan dan saya merasa diri saya amat kurang ilmu untuk berkongsi sesuatu yang lebih hebat berbanding dengan tuan-tuan yang mempunyai ilmu, pengalaman yang terlalu tinggi. Ibrah-ibrah yang dibawakan itu terlalu hebat. Berbandinglah dengan saya, dengan ilmu sekadar yang ada ini sahajalah yang mampu untuk saya sampaikan dan kita kongsikan pada malam ini. Jadi saya kembalikan kepada Tuan Pengerusi Majlis. Ya, terima kasih Ustaz Zulkifli. Sekarang kita boleh teruskan ke sesi soal jawab. Boleh ke Ustaz kalau kita nak sesi soal jawab live? InsyaAllah sekadar yang boleh. Okey, bagi siapa yang ingin bertanyakan soalan live, bolehlah raise hand dan saya akan buka dia punya mic dan boleh tanya. Ataupun boleh type di ruangan chat untuk kita baca bersama-sama dan minta Ustaz Zulkifli jawabkan, insyaAllah. Okey, soalan pertama untuk kali ini adalah bagaimana tahu ilham yang diterima datang dari Allah atau syaitan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ilham adalah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ataupun disebut sebagai mulhamah. Sebab suatu yang diilhamkan oleh Allah kepada kita. Macam mana kita nak dapat bezakan di antara ilham yang ianya datang daripada Allah ataupun ilham yang ianya bersumberkan daripada syaitan? Secara ringkasnya, sekiranya ilham itu mendorong kita untuk melakukan perkara yang ditegak dan membawa kita ke arah maksiat, maka sudah tentu itu adalah sesuatu yang datangnya daripada suratan-suratan syaitan. Sekiranya ilham kita untuk melakukan ibadah dan ibadah yang kita nak lakukan ini, ibadah kita nak lakukan ini berteraskan kepada ilmu yang kita lakukan dan kita nak cari mardatillah, maka sudah tentu itu adalah sesuatu yang diilhamkan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Justru kita jangan mudah tertipu dengan ilham sebagaimana yang selalu digembar-gemburkan. Nah, apabila dia mendapat ilham, kebanyakan masyarakat ataupun orang ramai merasakan ilham yang dia dapat, sedangkan dia merasakan ilham itu daripada Allah ataupun petunjuk daripada Allah, sedangkan dia tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah.
Dia tidak pernah mencari jalan bagaimana hendak sampai kepada Allah. Tetapi apabila contohnya selalu yang selalu kita dengar tidur malam bermimpi, datang dalam mimpi seorang lelaki berjubah membacakan ayat-ayat Quran padanya dan sebagainya, meminta dia untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu. Contohnya mungkin berpuasa 3 hari, memberi makan fakir miskin 30 orang. Ini antara bentuk contoh yang pernah saya dengar Tuan Guru Siti sebut. Ada seorang bertanya kepada Tuan Guru dalam satu kuliah ketika saya berada dengan almarhum Tuan Guru. Dia kata, Ustaz, saya bermimpi ayah saya datang dalam mimpi. Ayah saya datang dalam mimpi, dia minta saya lakukan puasa 3 hari dan memberi makan orang fakir miskin. Ayah saya datang dalam mimpi minta saya puasa 3 hari dan buat kenduri kepada orang miskin. Adakah perlu? Apa jawab Tuan Guru? Tuan Guru kata, kalau kita buat kenduri ataupun kita berpuasa 3 hari disebabkan kerana mimpi, itu bukan ibadah. Dan kalau kita melakukan ibadah kenduri untuk menjamu orang miskin dengan sebab mimpi, tetap boleh dapat suara saya? Tadi kita ada Boleh dapat suara saya? boleh Dia boleh. terputus. Ya Dia betul. dapat, Terputus sekejap. Ya, teruskan Ustaz. Jadi saya ulang sikit. Saya ulang sikit lagi. Kata almarhum, dia menjawab persoalan itu. Dia kata, sekiranya kamu melakukan ibadah puasa 3 hari itu kerana kamu dapat mimpi dari ayah kamu datang dalam mimpi, itu bukan ibadah. Kerana yang memerintahkan untuk kita melakukan puasa ini adalah Allah, bukan ayah yang datang dalam mimpi. Dan untuk memberi makan, berkongsi rezeki dengan fakir miskin juga adalah perintah Allah, bukan daripada perintah ayah. Apa akan jadi sekiranya ayah tak datang dalam mimpi? Ataupun kita tak dapat mimpi perintah untuk melakukan ibadah? Sudah tentu kita tidak melakukan ibadah. Maka ini adalah antara unsur-unsur yang dibuat oleh syaitan yang hampir mirip kepada ilham-ilham yang baik atau mirip kepada orang. Sebenarnya dia membawa kita pada berada di landasan yang lurus, tetapi pada penghujung nanti kita akan tersasar dan jatuh daripada landasan. Wallahu a'lam bishawab. Okey, kita ada soalan dalam ruangan chat daripada Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Apakah apabila seseorang itu sentiasa sahaja difitnah, itu menunjukkan beliau berada di dalam keadaan berdosa atau maksiat? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang yang sentiasa difitnah, adakah seseorang yang selalu difitnah ataupun diada-adakan cerita tentang dirinya menunjukkan dia sedang berada di dalam dosa ataupun maksiat? Ada dua keadaan. Keadaan pertama disebut sebagai kafar. Apabila kita melakukan dosa kepada Allah, Allah memberi pembalasan kepada kita disebabkan dosa yang kita lakukan.
Dan dengan sebab musibah yang kita kena ataupun ujian yang kena kepada kita itu menjadikan kita ini balik kepada Allah, bertaubat kepada Allah, ingat kepada Allah bahawasanya kita ada kesalahan. Maka sudah tentu itu adalah sebahagian daripada penghapus dosa, kerana kita sedar musibah yang terkena, yang menimpa kepada kita itu adalah disebabkan oleh dosa kita. Sekiranya kita menerima musibah ataupun ujian ataupun umpatan ataupun apa-apa sahaja yang tak menyenangkan hati kita, dalam sama kita tak ingat kepada Allah, kita tak reflect balik kepada Allah Subhanahu wa taala, malah kita membalas balik kejahatan, membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas umpatan dengan umpatan, membalas fitnah dengan, adakah ini boleh kita sebut sebagai kafarah? Mungkin itu adalah sebagai istilah ujian Allah kepada kita. Kita ingat dan kita fikir bahawa itu ada ujian Allah, maka kita akan mendapat keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita bahawa apa yang kita terima ini adalah sesuatu yang boleh menjadikan peluang untuk kita menjawab, peluang untuk kita membalas dendam, peluang untuk kita menjawab apa-apa lagi, bukan sudah tentu dia akan membawa peluang dan ruang untuk kita terjebak dengan dosa yang lebih besar. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz. Okay, soalan berikutnya daripada Ustaz Abdul Samad. Okay. Salam Ustaz. Dalam merawat, kita terdedah dengan kelicikan iblis dan syaitan sehingga boleh mengganggu keikhlasan dan kesungguhan perawat yang sedang meruqyah. Misalnya melalui provokasi, gangguan pada sakit. Apakah tip untuk kita mengenal dan menjauhi elemen istidraj sepanjang kita menjadi perawat? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bissawab. Satu soalan yang susah dan sukar untuk saya jawab. Namun menjadi perawat Darul Syifa. Pada awal menjadi perawat Syifa, kita diuji ujian perawat Darul Syifa pertama pada pengalaman pengamatan saya. Apabila kita berjumpa dengan pesakit, pesakit mengadu dia sakit dan kita doakan kepada dia. Doakan kepada sakit dengan hajat dia. Pada minggu hadapan, pesakit datang kepada kita, berjumpa dengan kita. Dan pesakit itu maklumkan, dia kata, Ustaz, terima kasih banyak sebab Ustaz, doa Ustaz, saya dah lega. Dengan sebab doa Ustaz, saya dah sihat. Ketika itu, saya semasa sebagai perawat baru, saya akan terlalu senang. Kalau balik kedua pagi pun bawa kedatangan tu. Sebab kita rasa, oh hari ni doa aku mustajab. Dan kita rasa seronok sebab ada orang edit doa kita. Sedangkan kita lupa sendiri. Kita lupa bahawa kita diuji. Kiranya kita akan merasa unjuk dan riak dengan sebab apa yang kita datang menyatakan bahawasanya Ustaz, dengan doa Ustaz pada minggu depan, pada semalam, pada 2 hari lepas sembuh, saya tak boleh berjalan, saya dah boleh berjalan, saya tak boleh tidur malam, saya tak boleh tidur malam, saya tak berselera makan, saya dah berselera makan, saya tak ada zuriat, sekarang saya dah ada zuriat. Dengan sebab itu, dan sebab riak itu, mungkin kita akan membawa kepada kesan fizikal, di mana bila datang sahaja orang, masalah kes-kes rumit, mungkin kita akan maklumkan, kalau ada kes rumit, jumpa dengan aku. Kalau ada kes yang tak boleh selesai, jumpa dengan aku. Aku penghujung penamat. Mungkin ketika itu, kita akan rasa terlalu hebat. Itulah
dah ingat apa yang disebut oleh almarhum Tuan Guru. Almarhum Tuan Guru kata, dia sebut dalam kuliah, dia kata, tuan-tuan, kalau tuan-tuan doa semua, orang sakit yang datang jumpa dengan tuan-tuan sembuh, tuan-tuan sedang diuji oleh Allah. Tuan-tuan ingat? Dia kata, tuan-tuan nak tidur malam pun tak boleh, tuan-tuan nak berak pun tak boleh. Jika ada orang yang datang berjumpa kita, dia mengadu sakit dan kita doakan dia tidak sembuh, maka itu antara rahmat Allah, akan lebih banyak doa. Kita akan lebih melakukan muraqabah, kita akan lebih melakukan pendekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik tanpa kita merasakan diri hebat. Di sebab itu Guru dia rasa bersyukur apabila ada orang yang tak nak berjumpa dia dan nak berjumpa dengan orang lain, nak berjumpa dengan anak murid, tak berjumpa dengan Hamdin, dia kata. Nah, sebab dia rasa bersyukur, alhamdulillah rupanya ada juga doa aku yang tak makbul. Jadi di situ boleh nampakkan dapat mengelak diri kita daripada berlaku ujub. Jadi itu mungkin ada beberapa isu-isu yang berlaku di kalangan perawat-perawat Darushifa. Dan mungkin perawat-perawat yang baru, yang mungkin apabila kita terlalu puja, apabila kita berjumpa dengan pesakit, kita doakan pesakit dan kita dapat reflect pada pesakit. Pesakit kata, saya sudah sembuh Ustaz, saya dah lega, saya dah sihat dengan sebab Ustaz doakan pada saya. Boleh tak saya nak recommend Ustaz untuk jumpa dengan kawan saya yang sakit sekarang? Kita akan jawab, insyaAllah. InsyaAllah kita itu terbuku dalam hati kita, ada satu, ada sedikit di belakangnya itu sifat dan wallahu a'lam yang mungkin dapat berkongsi. Terima kasih Ustaz. Okey, kita buka lagi lebih kurang 2 soalan lagi. Jika ada sesiapa yang ingin bertanya live dengan Ustaz, bolehlah raise hand. Kita akan bukakan mic dan terus bercakap dengan Ustaz. InsyaAllah. Okey, soalan berikutnya daripada WhatsApp. Bagaimana ingin tahu hati itu telah terurus? Itu saja. Sekali lagi. Bagaimana ingin tahu hati itu telah terurus? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam bissawab. Seperti yang saya sebut pada kuliah saya yang tadi, hati kita ini akan terurus apabila izin kepada hati itu yang punya ilmu. Pepatah Melayu ada sebut, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Itu pepatah Melayu kita. Jadi hati kita begitu juga. Macam mana kita nak tahu hati kita ini benar-benar terurus? Urusnya hati kita, lurus hati kita ini apabila kita injin yang dapat membawa hati kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi soalan yang penting adalah kita perlu menimba ilmu, kita perlu tuntut ilmu, kita perlu cari ilmu, kita perlu garap ilmu supaya ilmu ini sentiasa subur. Apabila ilmu subur dalam hati kita, insya-Allah dia akan membawa hati kita, di mana kenderaan yang berada di hati ini, iaitu tubuh badan kita ini, akan berjalan mengikut jalan-jalan dan peraturan-peraturan yang sedia. Sekiranya hati kita ini tidak ada ilmu, maka dia akan membawa kita terbabas. Mungkin terbabas dalam sungai, mungkin terbabas dalam sungai-sungai yang sungai itu doa. Mungkin terbabas dalam parit, yang parit-parit itu adalah maksiat. Jadi ilmu sahajalah yang dapat memandu dan meluruskan kita sampai kepada Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya, betul. Ilmu saja yang dapat menjaga kita. Wah.
Okey, soalan berikutnya daripada WhatsApp. Adakah hati itu perasaan, emosi ataupun firasat? Saya ulang, adakah hati itu perasaan, emosi ataupun firasat? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bissawab. Hati ini dia ada fizikal hati. Dan di dalam hati itu dia terdapat komponen-komponen yang mungkin terdapat di dalam hati itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, kalau tak salah saya. Imam Al-Ghazali memberikan konsep hati itu, ada hati ini disifatkan dia sebagai ruh. Hati ini disifatkan sebagai ruh. Ruh yang berada di dalam rongga-rongga jasad. Ada juga hati ini diistilahkan sebagai nafsu, iaitu hati ada keinginan hendak marah, ada keinginan kuat, ada keinginan hendak malas, ada keinginan hendak rajin. Nah, ada juga hati ini diistilahkan sebagai akal. Di mana akal berasal daripada aqlun, iaitu ikatan. Di mana apabila kita belajar, kita mencari ilmu, kita belajar, dapat sahaja ilmu yang diajarkan kepada kita, akal lah akan ikat. Sebab itu nama akal. Orang pakai ikal. Ikal atas kepala kan. Itu ikat unta. Jadi pas ikat unta, dia letak atas kepala. Inilah akal kita. Akal ini kenapa dinamakan akal? Kerana dia mengikat ilmu yang kita dapat. Kita dengar, ilmu masuk melalui telinga. Masuk kepada akal, diikat. Kita nampak dengan mata. Masuk ilmu itu melalui mata. Panca indera kita. Kita ikat. Dan akhirnya yang nak membawa apa yang kita ikat itu adalah hati. Sama ada hati ini, dia nak membawa kita kepada Rahman, sebagaimana Ibnu Qayyim sebut, ataupun dia nak membawa kita kepada syaitan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Habis dah soalan. Mungkin habis dah, tak ada dah. Mungkin last Ustaz, satu lagi soalan. Oh ya, ada lagi. Yang terakhir, bagaimana hendak menjaga hati ini daripada tergoda dengan nafsu jahat? Sekali lagi. Bagaimana hendak menjaga hati ini daripada tergoda dengan nafsu jahat? Baik. Tadi saya ada sebutkan apa yang disebutkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia ada menyebut la taksirul kalam bighairi zikrillah. Jangan banyak bercakap perkara-perkara yang tidak mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataqsu qulubukum. Hati kamu akan menjadi keras. Maka itulah yang akan menyebabkan salah satunya apabila hati kita ni akan menjadi semakin keras apabila kehidupan kita sama ada daripada mata tak rajin mengingati Allah. Artinya tak rajin beribadah. Mata banyak buat maksiat. Mulut lidah kita kurang mengingati Allah. Banyak bercakap benda-benda maksiat. Telinga kita kurang beribadah kepada Allah. Banyak mendengar perkara-perkara maksiat. Termasuklah kaki, tangan dan sebagainya. Maka inilah antara punca-punca yang akan menyebabkan hati kita menjadi semakin keras. Apabila hati kita tidak disiram, tidak disubur, tidak dibajai dengan baja-baja ilmu ataupun zikrullah. Ilmu ini kata para ulama, zikir itu adalah ilmu. Majlis zikir, majlis ilmu yang kita ada sekarang ini adalah majlis zikir. Majlis sedang menyuburkan hati. Kalau kita tak duduk dalam majlis ilmu, maka hati kita akan menjadi keras. Seperti pokok-pokok yang kita tanam, pokok-pokok bunga yang kita tanam, kalau tak dibaja, tak digembur, tanah pokok-pokok itu akan menjadi keras. Dan akhirnya pokok itu akan mati. Di sekarang ini kita sedang mencongkel hati kita. Kita sedang menggembur hati kita.
dengan zikir, dengan Al-Quran, dengan tazkirah, dengan wasiat iman dan taqwa dan sebagainya, maka insya-Allah ketika itulah kita sedang berusaha untuk melembut dan melunakkan hati kita. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Ustaz. Saya kira dah habis soalan kita pada malam ini. Dan sebelum kita tutup majlis kita, kita minta Ustaz Zulkifli bacakan doa dulu. InsyaAllah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله أكمل الحمد وأجل السلام الكريم عظيم سلطانك اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واغشه اللهم بنورك كما غشته سحابة التجليات نظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه الوزير الذي أعزه من كل سوء اللهم فرج كربنا كما وعدت أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء على آله وصحبه آمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا وزدنا علما ينفعنا وزدنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم اشف مرضانا وصحح أجسادنا وشتت شمل أعداءنا وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Minta taqabbal. Terima kasih banyak Ustaz. Saya dari pihak Darul Syifa dan hadirin semua mengucapkan terima kasih kepada Ustaz dengan ilmu yang telah dikongsikan. Semoga Ustaz diberi kesembuhan lah. Saya nampak Ustaz macam tak sihat ya. Batuk-batuk. Okay, saya mohon maaf di atas segala apa yang salah cakap atau ada apa-apa yang kurang. Saya mohon maaf semua. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama daripada saya juga mohon maaf kesilapan dan kekurangan. Kita tutup dengan majlis kita dengan tasbih Farah dan suratul Al-As. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallahu khairul jazak ya. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan katsira. Ya.
Terima kasih Ustaz.